Lihat apa yang tinggal dari bandar ini. Pada akhir 2025, Rusia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa mereka telah menakluk Kupiansk. Jenderal-jenderal Rusia menegaskan dengan jelas, bandar ini milik kami. Beberapa minggu kemudian, inilah yang tinggal daripada lelaki-lelaki yang memasuki bandar itu, dikepung, mencairkan salji dalam periuk untuk mendapatkan air minuman, tanpa makanan, tanpa air, tanpa jalan keluar. Dan disinilah timbul persoalan yang tidak selesa bagaimana rancangan paling bijak yang Rusia cipta sepanjang perang ini. Ratusan askar merangkak di dalam paip gas berkilometer dalam gelap untuk muncul di dalam bandar tanpa sesiapa pun melihat. Bagaimana rancangan itu akhirnya menjadi perangkap terbesar terhadap tentera Rusia sendiri? Kerana itulah yang berlaku di Kupiansk. Ukraina mengambil kad truf rahasia musuh dan menukarnya menjadi perangkap tikus. Duduklah kerana cerita ini memang menarik. Untuk memahami betapa besarnya perubahan ini, anda perlu faham betapa terdesaknya Rusia. Kerana selama berbulan-bulan, Rusia telah menghantar askar dan jentera menyerang Kupiansk dengan cara klasik. Konvoi berperisai, serangan frontal, infanteri di kawasan terbuka. Dan hasilnya adalah tanah perkuburan peralatan yang berselerak di merata tempat dan hampir tiada kemajuan. Bandar itu langsung tidak jatuh. Jadi, pihak komando Rusia memerlukan idea lain dan mereka mendapat satu idea yang harus diakui sangat berani. Mereka melihat ke bawah tanah. Kupiansk dilintasi rangkaian paip gas yang tidak lagi digunakan. Paip berdiameter hampir 1,5 meter, kosong, gelap, yang lalu di bawah segala-galanya. Di bawah parit-parit Ukraina, di bawah ladang periuk api, di bawah seluruh garisan hadapan. Dan Rusia mendapat ide untuk menggunakan paip-paip itu sebagai metro rahasia. Para tentera masuk dari satu hujung yang jauh dari bandar. Dan mereka mula merangkak. Selama berjam-jam, kadang-kadang selama beberapa hari, dalam gelap tanpa udara yang cukup. Menolak peralatan di hadapan badan. Paip itu, menurut kata-kata salah seorang Rusia sendiri, tidak pernah berakhir. Ia tidak berperi manusiaan, tapi ia berfungsi. Kerana ia menyelesaikan satu-satunya masalah yang Rusia tidak dapat selesaikan. Bagaimana untuk mendekati bandar tanpa dilihat? Dan di bawah tanah tiada siapa yang nampak kau. Pelam itu memang bijak. Di pintu masuk. Masalahnya adalah pintu keluar. Kerana paip ada dua sisi, kamu masuk tanpa dilihat dari satu hujung. Tapi pada suatu ketika, kamu mesti keluar dari sisi yang satu lagi. Dan keluar berlaku di satu lubang sahaja. Di satu titik sahaja yang tidak bergerak dari tempatnya. Dan disitulah tepatnya Ukraina memasang perangkap. Kor tentera ketiga Ukraina mula memetakan mulut-mulut paip itu, satu demi satu. Setiap laluan keluar yang diketahui menjadi satu titik yang ditanda di peta, dan di atas setiap titik itu, mereka memasang satu serangan hendap kekal. Perhatikan bagaimana ia berfungsi. Sebuah drone kekal terapung di udara, memantau mulut paip itu 24 jam sehari. Artileri sudah mempunyai koordinat yang dikira, diarahkan ke lubang itu. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Pandangan orang pertama. Dan drone pandangan orang pertama, iaitu drone kamikaze yang dipandu oleh juru terbang sehingga mengenai sasaran, sentiasa bersedia, hanya menunggu arahan. Kemudian orang Rusia itu keluar dari paip keletihan selepas berjam-jam merangkak, menyangka dia muncul entah dari mana di satu titik buta musuh. Dan sebenarnya dia muncul betul-betul di tengah-tengah bidikan yang sudah lama bersedia untuknya. Apa yang berlaku dalam beberapa saat berikutnya terlalu pantas. Unit yang merangkak sepanjang hari untuk sampai ke situ lenyap dalam beberapa saat sahaja. Dan inilah kejutan pertama. Paip itu yang memberikan kelebihan tidak kelihatan semasa masuk menjadikan mereka sasaran utama semasa keluar. Rusia telah membina dengan tangan mereka sendiri satu barisan lelaki yang berjalan menuju ke tempat penyembelihan. Dan jika anda suka analisis seperti ini, apa yang ada di sebalik tajuk utama, ambil satu saat sekarang dan langgan saluran ini. Kerana apa yang akan datang sekarang ialah kesilapan yang mengubah rancangan berani ini menjadi bencana. Walaupun kehilangan orang semasa keluar, beberapa kumpulan Rusia berjaya melepasi. Mereka menyusup masuk bangunan demi bangunan dan berjaya menduduki satu lokasi yang sangat berharga.
Kawasan UV Liner di mana terletaknya laluan logistik utama bandar ini. Di situ masuk bekalan, di situ juga orang keluar. Sesiapa yang mengawal kawasan itu mencekik Kupiansk. Dan di sinilah Rusia melakukan kesilapan yang menyebabkan mereka kehilangan segalanya. Askar-askar Rusia yang ingin menunjukkan prestasi kepada pihak atasan, ingin membuktikan bahawa mereka telah menawan kawasan itu, mula mengibarkan bendera Rusia Di atas bumbung pada waktu siang supaya semua orang boleh nampak. Dan di sinilah muncul frasa itu, syaitan ada dalam butirannya. Lihat, semua orang nampak perkara yang sama, termasuk drone-drone Ukraine yang berlegar di seluruh kawasan itu. Mengibarkan bendera itu sama seperti menghantar lokasi sendiri melalui surat berdaftar kepada musuh. Orang Rusia masuk ke dalam bangunan sambil meraihkan. Beberapa saat kemudian, FPV meluncur masuk melalui tingkap. Bangunan itu bertukar menjadi bola api. Beberapa orang berjaya melarikan diri dari api, tetapi ada drone kedua yang menunggu di luar. Tidak mungkin untuk melarikan diri daripada kedua-duanya. Sementara itu berlaku di bawah, di atas, dalam sebuah pejabat yang hangat, jauh dari segalanya. Komando Rusia naik ke pentas dan mengumumkan kepada negara, Kupiansk telah dibebaskan, bandar itu milik kita. Ingat betul saat itu, kerana itulah pengisytiharan kemenangan yang paling mahal pernah dibuat oleh Rusia dalam perang ini. Pada saat yang sama ketika jeneral-jeneral Rusia meraihkan penaklukan itu, Ukraine sudah pun mula secara senyap untuk mara semula. Dan sekarang jawab saya dengan jujur, adakah anda akan masuk ke dalam terowong itu walaupun anda tahu apa yang ada di sebelah sana? Lihat, kalau anda rasa anda sudah lihat semuanya, bersedialah sebab keadaan akan jadi lebih teruk. Serangan balas Ukraine telah bermula. Di bandar, ia bermula dari luar ke dalam melalui kampung-kampung di selatan masih pada bulan Oktober 2025. Operasi mencari dan memusnahkan dari rumah ke rumah, membersihkan kawasan di sekitar Kupiansk sebelum mengetatkan kepungan. Dan semasa membersihkan kawasan pinggir ini, orang Ukraine menyedari satu perkara. Orang Rusia masih menggunakan terowong. Metro rahsia itu masih beroperasi. Kemudian, satu keputusan yang mudah dan kejam diambil. Jika terowong itu adalah masalahnya, maka hancurkan terowong itu. Dan disinilah saya perkenalkan penyelesaian Ukraine untuk masalah ini. Drone-drone itu melancarkan bom. Mereka terbang di atas saluran pipe gas dan melepaskan peluru di beberapa titik sepanjang laluan, memecahkan terowong itu kepada beberapa bahagian. Dan ada satu bahagian terowong yang melalui bawah air. Mereka juga telah memusnahkan bahagian itu dan air pun masuk membanjiri laluan tersebut. Di dalam sekarang, berhenti dan fikirkan apa maksudnya semua ini. Terowong itu tidak lagi menjadi pintu masuk, ia telah menjadi sebuah dinding. Orang Rusia yang sudah pun menyusup masuk ke dalam bandar dan mengharapkan terowong itu untuk menerima bala bantuan, makanan, peluru dan juga untuk melarikan diri jika perlu, kini terperangkap di dalam, terkunci. Perangkap tikus itu telah tertutup. Dan kemudian, dengan musuh terperangkap di dalam bandar, Ukraine membuat langkah paling bijak dalam kempen ini. Mereka mengubah sepenuhnya cara bertempur kerana membersihkan bangunan demi bangunan dengan cara tradisional sangat memakan kos. Anda hantar infanteri masuk, naik tangga, buka setiap pintu dan di setiap pintu mungkin ada tentera Rusia menunggu dengan jari dipicu. Orang Ukraine cuba cara itu dan mereka dibalas tembakan. Askar cedera, operasi terhenti, orang terdedah. Jadi komander membuat keputusan yang menjadi doktrin. Daripada mempertaruhkan lebih ramai lelaki untuk membersihkan sebuah bangunan, mereka hanya merobohkan seluruh bangunan itu. Dan kaedahnya sangat tepat. Sekumpulan kecil pasukan serangan menghampiri bangunan yang diduduki, sementara dua orang memberi perlindungan, seorang lagi masuk dan memasang bahan letupan. Dalam beberapa kes, 4 periuk api anti kereta kebal TM62 diikat bersama. TM62 ialah periuk api yang direka untuk memusnahkan kereta kebal. Bayangkan 4 daripadanya. Di dalam struktur bangunan, mereka pasang keluar dengan senyap dan tekan detonator. Dan satu bangunan penuh 10 tingkat dengan tentera Rusia di dalamnya runtuh sekaligus tanpa kehilangan seorang pun askar Ukraine di tangga. Itulah pembalikan yang memenangi Kupiansk.
Rusia mengorbankan ratusan orang untuk mendapatkan beberapa meter. Ukraine menggunakan bahan letupan untuk menjimatkan nyawa tenteranya. Selepas itu, ia menjadi satu kepungan yang semakin ketat. Di kawasan Uvilin, yaitu kawasan arteri logistik, regimen skala masuk dan menawan bangunan demi bangunan. Pengintaian drone menghampiri, memasang cas, letupan. Orang Rusia bersembunyi di ruang bawah tanah, menghalang pintu masuk dan untuk seketika ia berkesan. Drone tak dapat capai, infanteri tak boleh masuk. Tahu apa jawapannya? Boom! Seluruh bangunan akan runtuh dan sesiapa yang masih hidup hanya ada satu pilihan, menyerah diri. Mereka yang melarikan diri dari bangunan tinggi akan lari ke kawasan perumahan dan kawasan itu juga akan dibersihkan. Begitu juga di pusat bandar. Pasukan Kharkiv bergerak dengan penuh berhati-hati. Bom tangan dilempar ke ruang bawah tanah, drone digunakan, apa sahaja yang bergerak akan diserang. Kepungan semakin ketat dari semua arah pada masa yang sama sehingga tinggal satu titik terakhir yang paling sukar sekali. Pasukan Rusia yang terbaik, yang paling terlatih, semuanya berkumpul di bangunan hospital bandar dan disitulah mereka benar-benar bertahan. Orang Ukraina mengepung seluruh kawasan dengan penembak tepat, menggunakan penglihatan termal. Mereka mengawal setiap laluan masuk dengan drone dan mortar. Dan walaupun begitu, hospital itu tidak jatuh. Serangan itu berlangsung sekurang-kurangnya 5 hari. Infanteri cuba masuk berulang kali dan dihalau berulang kali. Tapi ingat tak permulaan cerita ini? Ingat tak tentang askar yang mencairkan salji? Itulah saatnya. Orang Rusia di hospital kehabisan makanan dan air mencairkan salji untuk terus hidup kerana pipe yang sepatutnya membekalkan mereka berada di dasar sungai sudah hancur. Kepungan yang bermula dahulu ketika saluran gas diletukkan kini sampai ke kemuncaknya. Mereka tidak dikalahkan hanya dengan peluru, mereka dikalahkan oleh kelaparan, kehausan dan pengasingan. Akhirnya, tak perlu pun untuk masuk. Ukraina memanggil tentera udara dan artileri dan mereka hanya memusnahkan hospital itu sehingga rata dengan tanah apa sahaja yang terselamat daripada perobohan itu. Drone-drone itulah yang menamatkannya dan menurut pihak Ukraina tidak ada seorang pun askar Rusia yang masih mampu bertempur di dalam Kupiansk. Jadi kita kembali ke permulaan, ke bandar yang kosong, ke salji, ke periuk. Saluran pipe gas yang sepatutnya menjadi kunci kepada Kupiansk telah menjadi keranda bagi sesiapa yang memasukinya. Pipe yang sama yang digunakan oleh tentera Rusia untuk bersembunyi ketika masuk telah memerangkap mereka ketika cuba melarikan diri. Senjata rahsia dan hukuman mati itu sebenarnya adalah benda yang sama. Dan inilah yang Kupiansk ajarkan tentang perang ini dalam perang drone. Kelebihan yang tidak kelihatan hanya bertahan sehingga seseorang menghalangkan kamera ke arah pintu keluar anda. Jalan pintas yang nampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan tanpa pelindungan dan tanpa bekalan, itu bukanlah satu kehebatan, itu adalah bunuh diri secara perlahan di depan kamera. Rusia tidak kalah kerana kurangnya keberanian askarnya, tetapi kalah kerana keangkuhan mereka yang menghantar mereka ke dalam perangkap itu dan meraihkan kemenangan sebelum waktunya. Jika anda suka analisis ini, tolong sokong dan langgan saluran ini. Dengan itu anda akan sentiasa tahu apa yang sedang berlaku dalam perang dan boleh beritahu saya di ruangan komen. Akhirnya, apa yang menjatuhkan tentera Rusia di Kupiansk? Kepintaran Ukraina atau keangkuhan komando Rusia sendiri? Saya ada pendapat saya sendiri, saya nak tahu pendapat anda. Sampai kita jumpa di video seterusnya.